Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana diberikan peluang untuk hidup lagi, untuk menarik nafas lagi pada pagi ini. Sebelum saya mulakan dengan pembentangan saya, marilah kita bersama-sama untuk meminta kepada Allah, berdoa agar Allah angkat musibah yang sedang kita alami ini, iaitu wabak COVID-19. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau angkatlah wabak penyakit ini dari bumi ini dengan secepatnya, Allah. Semoga kami dapat hidup dan supaya kami dapat hidup dengan aman dan sentosa seperti sedia kala, Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi hari ini saya akan membentangkan satu tajuk yang mana saya lihat tajuk ini tak ada seorang pun dalam kelas kita yang buat. Sebab saya memilih tajuk ini sebab saya nampak tajuk ini agak ketara dalam masyarakat kita, terutamanya untuk remaja. Okey, jadi tajuk saya berikan nama, sebelum tu saya tunjuk dululah. Okey, ini sepatutnya jadi set induksi, tapi sebabkan bila rakam ni tak ada orang nak jawab, nanti bila dah saya post dekat grup nanti masing-masing boleh jawab lah. Okay. Ini adalah satu simbolik tentang golongan ini. Okay. Ini adalah bendera. Bendera apa? Nanti kamu jawab. Okay. Tajuk saya adalah LGBT satu luka bernanam. Okay, maafkan saya lah sebab agak santai, berkopiah putih, baju t-shirt, berkain melekat sebab kita santai je bentang ni. Sebab kat rumah kan nak pakai baju kurta, pakai seluar nampak macam formal sangat. Okey, tajuk yang saya pilih adalah LGBT satu luka bernanah. Okey, sebelum kita masuk ke dalam tajuk ini dengan lebih mendalam, okey, kita perlu lihat pada definisi LGBT. Okay. LGBT dia terbahagi kepada empat huruf L, G, B, T. Okay. L adalah lesbian. Lesbian bermaksud kaum perempuan yang tertarik terhadap perempuan yang lain. Okay. G adalah gay. Gay bermaksud kaum lelaki yang tertarik terhadap lelaki yang lain. B adalah bisexual, yang bermaksud seseorang yang tertarik terhadap lelaki dan perempuan. Dan T adalah transgender. Betul rasanya sebut tu, transgender. Bermaksud seseorang yang identiti jantina atau jantinanya berlawanan atau bertentangan dengan norma tradisi serta ciri fizikal seksualnya. Okay. Lesbian kita faham, perempuan dengan perempuan. Gay, lelaki dengan lelaki. Bisexual ni dia minat perempuan, dia minat lelaki. Dua-dua dia minat. Dia nak sapu dua-dua. Okay. Dan transgender ni dia ubah identiti. Maksudnya kalau asalnya dalam fitrahnya dia lelaki, tapi dia tukar jantina kepada perempuan, sama ada dia buat pembedahan ataupun sifat dia. Okay. Itu adalah definisi LGBT. Okay. Jadi saya hantar slide. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu semasa. Isu semasa ni dia ada beberapa keratan akhbar lah, tapi sebabkan dah jadi macam ni, saya baca je lah. Okay, ada satu surat khabar yang menyatakan, tajuk dia Gadis Melayu Memeriahkan Parti Songsang, dan tajuk besar dia Pesta Lesbian. Okay, dalam ni dia tulis, kami bebas buat apa saja, akui Tina yang ditemui di tepi kolam sebuah hotel terkemuka di Ibu Negara malam Sabtu lalu.
Tina, gadis Melayu mengaku lesbian antara pengunjung sebuah parti liar. Anjuran pengamal seks songsang yang berselindung di sebalik sambutan menjelang Hari Kebangsaan. Dalam satu kereta akhbar lain mengatakan makin ramai isteri tuntut cerai. Tajuk besar dia, suamiku songsang. Hati isteri mana yang tak remuk apabila mendapati suami yang sudah dikahwini 7 tahun dan dikurniakan 2 orang anak rupa-rupanya gay. Rintih Liza umur 29. Tembelang itu terbongkar selepas Liza sendiri menangkap suaminya bersama seorang lelaki di bilik tidurnya Ogos lalu. Dan yang keratan yang seterusnya adalah pasangan gay ditemui berbogel. Polis serbu pusat kesihatan di Syaki jalankan kegiatan tidak bermoral. Jadi bila kita tengok isu semasa ni, dia menunjukkan bahawa LGBT ni bukan biasa-biasa dekat Malaysia ni. Bukan satu isu yang kecil ataupun yang boleh dipandang remeh. Walhal LGBT sebenarnya dah melarat dah dekat Malaysia ni kalau kita tengok. Seterusnya kita pergi kepada LGBT dari perspektif Islam. Dalam slide saya ni, saya ada bawa cerita tentang kisah kaum Nabi Lut yang diceritakan di dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. Saya baca maksud dia lah. Maksud dia, dan Nabi Lut juga kami utuskan. Itulah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu. Maksudnya perbuatan homoseksual. Sesungguhnya kami mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan tidak ada jawab dari kaumnya selain dari berkata, usirlah mereka, yakni Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa mensucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, yakni serta pengikut-pengikutnya, melainkan isterinya adalah ia dari orang-orang yang dibinasakan. Dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan. Dalam Al-Quran sendiri, Allah ada cerita tentang kaum Nabi Lut yang Allah timpakan bala, azab di atas perbuatan homoseksualnya. Selain daripada ayat Quran, saya ada bawa juga beberapa hadis Nabi. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, maksudnya, jika kamu dapati seseorang melakukan amalan kaum Lut, bunuhlah pelaku dan orang yang dilakukan perlakuan itu. Hadis lain dalam riwayat At-Tabrani tentang yang tadi tentang amalan kaum Nabi Lut, maksudnya homoseksual. Yang ni tentang lesbian. Dalam hadis Nabi kata apa? Maksudnya, tidaklah seorang wanita itu bersedap-sedapan dengan seorang wanita, melainkan mereka adalah berzina. Dan tidaklah seorang lelaki bersedapan-sedapan dengan seorang lelaki, melainkan mereka juga sedang berzina. Daripada hadis Nabi dan ayat Quran yang saya bawakan tadi menunjukkan bahawa dalam Quran sendiri Allah dah mencela, Allah dah ceritakan tentang amalan, tentang perbuatan kaum Nabi Lut, yang mana benda itu salah. Dan Allah timpakan mereka dengan satu azab, hujan batu. Dan dalam beberapa hadis Nabi yang saya bawakan, Nabi dah sebut dah bahawa perempuan yang bersedap-sedapan dengan perempuan, lelaki bersedapan-sedapan dengan lelaki adalah zina. Maksudnya perbuatan tu memang tak boleh dalam syariat ni, tak boleh dalam agama kita. Tapi kenapa ada lagi yang kita buat? Kenapa dalam masyarakat kita ni ada yang masih amalkan LGBT? Sebab beberapa faktor. Jadi kita pergi pada faktor LGBT. Saya pecahkan kepada 5. Yang pertama, kepincangan keluarga. Dalam kepincangan keluarga ni, saya banyak baca kajian dan jurnal-jurnal setelah saya buat tajuk ni. Kebanyakannya orang yang terlibat dengan LGBT ni adalah datang daripada keluarga yang bermasalah. Sebagai contoh,
ibu ayah kerja, keluar pagi balik malam, keluar pagi balik malam. Macam orang kata pergi tak nampak matahari, balik pun tak nampak matahari. Nak kata sibuknya. Bila ibu bapa ni sibuk, dia tak dapat luangkan masa dengan anak, tak selalu berkomunikasi dengan anak. Jadi anak ni rasa tak dapat perhatian, tak dapat kasih sayang. Bila tak dapat kasih sayang, mereka anak-anak ni ataupun remaja ni akan cari kawan-kawan untuk mereka ni dapat kasih sayang. Yang masalahnya mereka ni cari kawan-kawan yang sejenis, sebab mereka kata bila dia seorang lelaki, bila dia cari kawan lelaki apabila sama jenis ni, dia lagi mudah faham, lagi saling memahami. Sebab dia lelaki, yang ni pun lelaki, dia faham apa yang dia rasa. Sama juga dengan perempuan. Bila perempuan, dia akan cari kawan yang sejenis supaya dia boleh luahkan perasaan. Sebab perempuan tu, dia faham apa yang perempuan tu rasa. Itu adalah kepincangan keluarga. Yang kedua, trauma pengalaman lampau. Faktor yang kedua, trauma pengalaman lampau. Dalam poin ni, yang saya nak nyatakan, kebanyakannya orang yang terlibat dengan LGBT ni, dia pernah ada satu pengalaman yang buruk ataupun pengalaman lampau yang tragis, dahsyat. Contoh, ada satu kes peristiwa yang saya baca. Seorang lesbian ni, sebab apa dia jadi lesbian? Sebab dia pernah menjadi mangsa haruan makan anak di rumah. Maksudnya kat sini, bila mak dia pergi kerja, ayah dan abang dia duduk di rumah dan dia duduk di rumah. Dalam ketika itu, ayah dia dan abang dia melakukan sumbang mahram terhadap dia. Jadi sebabkan dia berdendam, dia benci lelaki, dan dia ambil keputusan untuk jadi lesbian. Selain tu, trauma pengalaman lampau ni, ada satu peristiwa yang saya baca. Seorang yang dia mengaku dia sebagai gay, ada kajian yang bertanya kepada dia, kenapa saudara jadi gay, macam mana boleh jadi gay, sebab apa? Dia kata waktu dia bersekolah, dia pernah kena liwat dengan senior dia. Dan ada fakta ataupun kajian yang menyatakan kebanyakannya orang yang menjadi gay ataupun lesbian ni datang daripada sekolah yang sama jenis. Maksudnya lelaki je sekolah tu ataupun perempuan je sekolah tu. Tapi kita tak boleh pukul semua, kata bila keluar daripada sekolah sama jenis ni semua gay, semua lesbian. Tak, bukan macam tu. Tapi kebanyakannya sebab dia pernah kena liwat dengan senior dia, jadi dia ambil keputusan untuk jadi gay. Mula-mula bila dia kena liwat dengan senior dia, lelaki dengan lelaki, dia rasa jijik, kotor. Tapi bila lama kelamaan, bila dah kena, dia jadi kebiasaan dan dia rasa benda tu seronok. Selain tu, ada perempuan yang jadi lesbian. Di satu kajian ni dia kata perempuan yang jadi lesbian disebabkan putus cinta. Dia dah rumah saya ni ada kereta api, so ada bunyi kereta api yang kejap kereta api dah pergi. Perempuan yang putus cinta dengan lelaki, dia orang kata cinta monyet. Bila dia bercinta, sebelum kahwin dia dah putus. Jadi bila sebelum dia putus tu, si boyfriend ni dia dah buat buat projek lah, dia berzina dengan perempuan tu dan dia putuskan hubungan, dia tinggalkan perempuan tu. Jadi disebabkan perempuan ni berdendam dengan lelaki, sebabkan boyfriend dia pukul semua lelaki ni sama je, sama jenis. Lelaki ni semua tak guna. Jadi dia ambil keputusan untuk menjadi lesbian. Faktor ketiga, penghayatan agama. Penghayatan agama ni kita boleh tengok kebanyakannya orang yang terlibat dengan LGBT ni kurangnya penghayatan tentang agama ataupun kurangnya mengamalkan ajaran agama. Ada, saya ambil satu poin yang besar dalam ni. Kebanyakannya remaja yang terlibat dengan LGBT ni, mereka tidak melakukan solat. Maksudnya mereka ni kebanyakannya tak solat penuh ataupun tak solat langsung.
Sebab dalam Quran Allah dah berfirman dalam Quran bahawa solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bila kita tinggalkan solat, maksudnya tak ada benda yang untuk menghalang kita lakukan perkara keji dan mungkar. Oleh sebab tu, kebanyakannya bila saya baca kajian-kajian, ramai yang lesbian, gay dah lama tak solat, 10 tahun dah tak solat, 5 tahun dah tak solat. Faktor yang keempat, pengaruh media sosial. Media sosial ni kita boleh tengok seperti di IG lah, Instagram maksudnya semua ada Instagram. Jadi bila kat Instagram ni kita tengok antara dia figur antara influencer lah orang panggil, Riz Ulala, Safi Ilyas, Nur Sajat. Kita tengok setiap hari mereka 3 orang ni adalah transgender. Setiap hari diorang akan post video, akan post gambar-gambar yang menjolok mata, yang boleh meningkatkan nafsu orang yang melihat. Walaupun mereka asalnya lelaki, tapi disebabkan buat pembedahan, mereka nampak seperti wanita. So bila dia post gambar, post video dan sebagainya, remaja-remaja ni tengok, 3 orang ni dia post dia video, orang tak kecam pun. Ada dah yang beberapa orang kecam, tapi okey je, tak ada kena tindakan pun. Jadi remaja ni dia jadikan 3 orang ni sebagai idola. Dan remaja ni cuba slow dia post gambar dia menari TikTok, dia post gambar dia yang lelaki pakai macam pakai wanita dan sebagainya. Sebabkan dia nampak bila post ni viral dan mendapat sokongan. Sebab rakyat Malaysia ni, antara 3 orang tu, Riz Ulala tu, dia punya pengikut dekat Instagram dia lebih pada 100,000. Termasuklah Sajat, termasuklah Safi Ilyas. Nak menyatakan sini bahawa orang Malaysia ni memberi sokongan kepada 3 orang ni. Dan faktor yang keempat adalah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya ni sama juga macam tadi, kepincangan keluarga dia dah menyeluruh lah. Saya ambil sikit lah pengaruh rakan sebaya ni. Macam tadi saya kata, bila dia dah rasa tak selamat, perempuan tu tak rasa selamat dengan lelaki, dia akan pilih kawan wanita. So bila dia pilih kawan wanita tu, dia silap pilih pula kawan tu lesbian. Jadi lama-kelamaan bila dah lepak, duduk sekali, lama kelamaan perempuan tu pun terlibat sebab dia dah terbiasa dengan kawan sebaya dia. Itu adalah faktor LGBT. Kesan LGBT ni saya bagi kepada 3: individu, masyarakat dan negara. Individu mempunyai masalah berkaitan dengan sikap kerana berasa sedih dan tertekan. Yang kedua, kebarangkalian untuk mendapat pelbagai penyakit kronik seperti kanser dubur dan HIV dan AIDS. Untuk individu, bila seseorang tu jadi LGBT, dia akan ada masalah sikap dan berasa tertekan dan sedih. Sebab dia sentiasa kena pulau masyarakat. Dia buat ni salah, dia buat ni salah, dia buat ni salah. Apa yang dia buat tu kadang-kadang benda tu betul, tapi orang kata salah juga sebab dia terlibat dengan LGBT. LGBT ni bukan norma masyarakat Malaysia. Jadi masyarakat Malaysia ni dia tak boleh terima. So bila seseorang tu terlibat dengan LGBT, dia jual produk ke, dia buat apa ke, orang akan tolak dia, akan pulau dia. So LGBT ni akan rasa tertekan dan sedih. Dan boleh membawa kepada bunuh diri. Yang kedua, kebarangkalian untuk dapat HIV ataupun AIDS. HIV ni dan AIDS ni biasanya, nanti saya tunjuk statistik fakta tentang HIV dan AIDS ni. Kita pergi kesan seterusnya, masyarakat. Keselamatan masyarakat khususnya wanita juga akan terancam. Merosakkan nasab keturunan, keharmonian dalam sesebuah keluarga juga akan terjejas. Saya tertarik untuk bincangkan tentang keselamatan masyarakat khususnya wanita juga akan terancam. Dalam poin ni, macam mana kita nak kata keselamatan wanita itu terancam? Bila transgender, dia asalnya lelaki tapi dia pilih untuk jadi perempuan. Jadi dia perlu masuk tandas lelaki ke tandas wanita. Jadi bila dia masuk tandas wanita, asalnya dia lelaki, dia fitrah dia lelaki,
walaupun dia dah tukar jantina dia, kemungkinan dia dah tukar jantina dia, tapi kalau dia nampak perempuan, mungkin dia akan tertarik dari segi seksual ataupun nafsu dia. Jadi mungkin akan berlaku sexual harassment ataupun dan sebagainya. Okey, itu adalah keselamatan wanita terancam. Okey, dan merosakkan nasab keturunan ni apa pula? Okey, merosakkan nasab keturunan ni bila lelaki menjalinkan hubungan lelaki, mana boleh dapat anak? Macam ni dia dapat anak? Jadi dia akan ambil anak angkat ataupun dia ambil ovum lain dan dia keluarkan sperma dan ambil ovum lain, dia gabung, dan ovum tu tak tahu daripada mana, dan bila dapat anak, okay, lelaki dan ada anak. Jadi nasab keturunan tu akan rosak. Yang anak ni dia mana asal usulnya, dari darah daging mana. Nanti anak ni kalau dia seterusnya bila sampai ke bawah, dia akan merosakkan nasab keturunan tu. Okey. Dan keharmonian dalam sesebuah keluarga juga akan terjejas. Maksudnya yang macam tadi dalam akhbar tadi, suami curang, suami jadi gay, dan perempuan minta cerai dan sebagainya. Okay. Dan kesan kepada negara, membuka ruang golongan liberal untuk menuntut hak kebebasan dan mencabar perundangan dan kesucian agama Islam. Okay. LGBT ni adalah salah satu fahaman ataupun perlakuan yang disokong oleh gerakan liberal. Okay. Kita tengok dekat Malaysia ni, gerakan liberal ni sangat membimbangkan, sangat kuat sekarang ni. Tengok dia tentang, contoh dia ada golongan liberal ni, dia ada meminta untuk kerajaan persekutuan mansuhkan akta yang melarang hubungan seksual ataupun hubungan liwat. Adalah beberapa akta diminta untuk hapuskan sebab dia kata ini melanggar hak kebebasan asasi. Okey, ni adalah statistik. Tak nampak kan? Tak apa, nanti tengok slide. Okey, saya baca je lah. Homoseksual penyebar HIV. Peningkatan jangkitan HIV dari majoriti penagih dadah kepada akibat hubungan sejenis. Okey, tahun 2010 homoseksual hanya 8% yang HIV. Tahun 1990 homoseksual 0%. Tahun 2010 homoseksual 8%, meningkat sedikit. Tetapi tahun 2018 homoseksual yang menjadi penyebar HIV ni adalah 57%. Nak kata gerakan LGBT ni ataupun pelakuan LGBT ni semakin mendapat tempat dekat dalam negara kita ni. Okay. Oleh sebab itu, terdapat beberapa langkah yang perlu kita buat untuk tangani masalah LGBT ni. Okay, saya tertarik untuk menyatakan langkah menangani menurut sistem Islam. Okay, sistem Islam ni ada beberapa, jadi saya pilih beberapa sistem untuk tangani LGBT ni. Okay, sistem yang pertama adalah sistem jenayah dan sistem politik. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang kesalahan jenayah syariah negeri-negeri. Maksudnya setiap negeri tu dia perlu kuatkuasakan undang-undang jenayah syariah. Maksudnya kalau sebelum ni hukumannya 2 sebatan, mungkin negeri perlu tingkatkan lagi ataupun naikkan lagi hukuman sebatan. Sebab kita tengok masyarakat Malaysia ni yang mengamalkan LGBT nampak dia macam tak takut. Mungkin dia rasa sebatan 2 sebatan tu sikit, mungkin boleh naikkan, dan dia rasa takut sikit. Yang kedua, kerajaan perlu menghalang penganjuran festival dan program yang mempromosikan LGBT. Okay, ini adalah kuasa kerajaan, pihak kerajaan. Kerajaan tu sendiri kena cakna. Bila nampak ada festival ataupun program yang melibatkan LGBT, halang, stop, jangan bagi kelulusan. Sebab kerajaan ni dia masuk dalam hadis Nabi. Nabi kata, man ra'a minkum munkaran, siapa yang nampak kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, hendaklah dia ubah dengan tangan. Okay, kerajaan ni dia masuk dalam hadis, dia perlu ubah. Kalau dia ada kuasa, dia kena ubah dengan tangan. Tangan ni maksudnya kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk stopkan, hadkan, halangkan daripada festival ni berterusan ataupun mendapat kelulusan untuk dijalankan. Okey, bagi sistem masyarakat
masyarakat itu sendiri kena mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar dalam kalangan masyarakat. Hendaklah berpesan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kena sentiasa pesan. Okey. Yang kedua, badan-badan bukan kerajaan boleh berkolaborasi menganjurkan kempen-kempen kesedaran seperti Say No for LGBT. Okay, ini maksudnya NGO boleh main peranan, anjurkan program ataupun kempen ataupun seminar ataupun panggil maknyah-maknyah yang dah berubah, dah insaf. Adakan satu forum, dia ada cerita apa keburukan LGBT ni, apa keburukan maknyah ni, apa keburukan yang dia dapat waktu dia jadi maknyah, supaya dia boleh ceritakan pengalaman dia. So masyarakat awam ni dia boleh dengar daripada orang yang pernah alami sendiri apa keburukan dia. Okey. Yang seterusnya, langkah menangani menurut sistem akhlak, mengamalkan akhlak-akhlak terhadap Tuhannya dan mengikuti Rasulullah sebagai suri teladan terbaik. Maksudnya kat sini, individu tu sendiri kena amalkan akhlak-akhlak yang Nabi ajar. Nabi kata, benda ni jangan buat, jangan buat. Benda ni buat. Kita ikut yang Nabi ajar, yang Nabi buat kita ikut. Dan kita ikut suruhan Allah. Allah kata solatlah. Dan kita tinggal solat. Bila kita tinggal solat, maksudnya kita dah membuka diri kita untuk terdedah pada perkara keji dan mungkar. Dan sistem yang terakhir adalah sistem pendidikan. Okey, pendidikan mengenai hukum fiqh yang jelas mengenai hubungan kelamin oleh ibu bapa. Maksudnya kat sini, ibu bapa kena main peranan terangkan dekat anak-anak ataupun remaja pendidikan tentang hukum fiqh. Maksudnya bila awak dah umur sekian-sekian, awak tak boleh nak gurau-gurau dengan kakak awak macam ni. Awak kena tidur asing. Maksudnya macam itulah. Ibu bapa kena main peranan. Sebab anak-anak ni kadang-kadang dia malu nak tanya. So ibu bapa yang kena bagi tahu sendiri. Okey. Yang kedua, sistem pendidikan Islam juga perlu diperkasakan. Okey, dalam hal ni sistem pendidikan Islam tu yang dekat sekolah tu perlu diperkasakan. Sistem pendidikan Islam bukan sekadar untuk mengajar, tapi untuk mendidik individu tu untuk amalkan Islam. Bukan sekadar dia tahu jawab exam, bukan. Tahu dan boleh amalkan dalam kehidupan. Okay, dan yang terakhir, kembali kepada dua sumber hukum utama. Macam hadis Nabi bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana sekiranya kamu tak tinggal, kamu tak akan sesat, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita amalkan apa yang dalam Quran tu Allah sebut dalam Quran tu, kita amalkan. Dan hadis Nabi kata perempuan dengan perempuan bila dia bersedapan itu zina, lelaki dengan lelaki itu zina. Kita ikut hadis Nabi dah larang, jangan buat. Okay, kesimpulannya ada ketampilan saya. Okay, kesimpulan dia, LGBT ni sebenarnya adalah dakwah yang dibawa oleh kaum kafir. Sebab dalam Quran sendiri Allah dah sebut dalam ayat Quran, walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maksudnya orang kafir dengan orang Yahudi ni, orang Yahudi dengan orang Nasrani takkan redha dengan kita. Okay. So dalam ayat ni ulama pakar lugah dia jelaskan, bukan saja-saja Allah nak gunakan perkataan lan yang bermaksud tidak akan pernah. Boleh je Allah nak gunakan perkataan la, namun di sini nak menunjukkan bahawa musuh Islam itu tidak akan sesekali pernah redha kepada umat Islam dan akan cuba sedaya upaya merosakkan umat Islam dalam apa jua keadaan. Okay, kesimpulannya, kita sebagai bakal guru perlu ambil cakna bahawa LGBT ni bukannya satu isu yang kecil, tapi isu yang dah merana dalam masyarakat kita. Jadi kita kena main peranan, masyarakat, kerajaan dan sebagainya kena main peranan untuk kita tangani LGBT ni supaya tidak merebak dan merosakkan generasi yang akan datang. Okay, jadi kalau ada soalan tentang LGBT ni boleh kemukakan dalam grup nanti. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.